Diabetes dan Ramadan. Apa yang perlu Anda ketahui jika Anda seorang pesakit diabetes dan ingin berpuasa di bulan Ramadan? Anda boleh mendapatkan saringan stratifikasi di Klinik Diabetes dan Endocrine Hospital Queen Elizabeth II bagi mengetahui tahap risiko untuk Anda berpuasa. Berikut merupakan skor risiko stratifikasi berpuasa. Skor 0 hingga 3 pada tahap rendah bermakna Anda boleh berpuasa. Skor 3.5 hingga 6 pada tahap sederhana bermakna Anda tidak digalakkan berpuasa. Dan jika Anda mendapat skor lebih daripada 6, yaitu pada tahap tinggi, Anda dinasihati untuk tidak berpuasa. Ketika berpuasa, Anda harus mengikut nasihat daripada dokter dan pegawai farmasi berkaitan dengan perubahan pengambilan ubat-ubatan jika ada. Lakukan pemantauan gula seperti yang disyorkan bagi memastikan paras gula sentiasa pada paras yang sihat. Ambil sahur dengan mengamalkan pemakanan seimbang. Kurangkan pengambilan makanan bergaram, kurangkan makanan berglycemic index tinggi seperti minuman berperisa, kek dan kuih-muih. Pastikan Anda mengambil makanan yang berserat tinggi seperti sayur-sayuran hijau dan minum air kosong secukupnya. Jika ingin bersenam, pastikan aktiviti dilakukan di tempat yang dingin dan elakkan senaman yang berat ketika menghampiri masa untuk berbuka kerana berisiko tinggi untuk mendapat paras gula yang rendah yaitu hypoglycemia. Penggunaan ubat-ubatan diabetes pada bulan Ramadan. Ubat-ubatan diabetes merangkumi ubat insulin dan bukan insulin. Pertama, kumpulan ubat biguanide yaitu metformin. Cara pengambilan biasanya 1 hingga 2 kali sehari. Ketika bulan Ramadan, tiada perubahan dos. Bagi pengambilan sehari sekali, pesakit boleh mengambil ubat pada waktu iftar mengikut dos yang ditetapkan. Untuk pengambilan metformin 2 kali sehari, pesakit boleh mengambil ubat ketika sahur dan iftar mengikut dos yang telah ditetapkan. Kedua, kumpulan sulfonylurea yaitu glycoside. Obat ini biasanya diambil 1 hingga 2 kali sehari. Bagi pesakit yang mengambil glycoside sekali sehari, Anda boleh mengambil obat ini ketika waktu iftar dengan dos biasa yang telah ditetapkan. Jika diambil 2 kali sehari, dos pagi hendaklah dikurangkan 50% ataupun separuh daripada dos asal dan boleh diambil ketika sahur. Bagi dos petang, boleh diambil pada waktu iftar dengan dos biasa yang telah ditetapkan. Obat ini boleh menyebabkan hypoglycemia. Anda dinasihatkan untuk berbuka jika hypoglycemia berlaku. Ketiga, kumpulan alpha-glucosidase inhibitor yaitu acarbose. Obat ini biasanya diambil 1 hingga 3 kali sehari. Tiada perubahan dos ketika pengambilan ubat waktu sahur dan iftar. Manakala jika berpuasa, tidak perlu mengambil obat ini pada waktu tengah hari. Kumpulan keempat ialah DPP-4 inhibitor yaitu vidagliptin. Kebiasaannya, obat ini diambil 1 hingga 2 kali sehari. Tiada perubahan dos bagi obat ini. Jika diambil sekali sehari, boleh diambil pada waktu iftar. Dan jika diambil 2 kali sehari, boleh diambil seperti biasa pada waktu sahur dan iftar. Kumpulan kelima ialah SGLT2 inhibitor yaitu empagliflozin. Obat ini biasanya diambil sekali sehari. Tiada perubahan dos bagi obat ini dan boleh diambil seperti biasa pada waktu iftar. Kumpulan keenam yaitu GLP-1 receptor agonist yaitu liraglutide, dulaglutide dan semaglutide. Obat ini biasanya diambil sekali sehari ataupun sekali seminggu. Tiada perubahan dos bagi obat ini dan boleh diambil seperti biasa pada waktu iftar. Sekiranya Anda terlupa mengambil obat dan menyedari perkara tersebut dalam masa terdekat, Anda boleh mengambil obat tersebut serta-merta. Tetapi, sekiranya Anda hanya menyedari hal tersebut setelah menghampiri dos yang seterusnya, Anda hendaklah hanya mengambil obat untuk dos yang seterusnya. Adalah diingatkan agar Anda tidak menggandakan dos obat. Insulin
Insulin tambahan diperlukan untuk membantu badan mengekalkan paras gula yang sihat. Pengambilan insulin dengan cara yang kurang tepat ketika berpuasa boleh mengakibatkan pesakit diabetes mengalami kenaikan atau penurunan paras gula yang boleh membahayakan kesihatan. Insulin Atrapid biasanya akan disuntik 3 kali sehari. Jika berpuasa pada bulan Ramadan, dos suntikan boleh dikurangkan sebanyak 1/4 semasa sahur dan suntik mengikut dos biasa pada waktu iftar. Jangan suntik insulin pada waktu tengah hari. Jika anda mengambil insulin Insulatard sekali sehari, dos boleh dikurangkan sebanyak 1/4 dan suntik pada waktu iftar. Bagi pesakit yang mengambil insulin Insulatard 2 kali sehari, kurangkan dos sebanyak 50% atau separuh daripada dos asal pada waktu sahur dan suntik dos biasa pada waktu iftar. Bagi pengambilan insulin Mixtard sekali sehari, anda boleh suntik dos biasa pada waktu iftar. Jika suntikan 2 kali sehari, tukarkan dos pagi ke waktu iftar dengan dos biasa dan dos petang pula akan ditukar ke waktu sahur dengan pengurangan dos sebanyak 50% atau separuh dari dos asal. Insulin Novorapid biasanya akan disuntik 3 kali sehari. Jika berpuasa pada bulan Ramadan, suntikan boleh dikurangkan sebanyak 1/4 semasa waktu sahur dan suntik dos biasa pada waktu iftar. Elakkan mengambil suntikan insulin pada waktu tengah hari. Jika anda mengambil insulin Glargine 1 kali sehari, dos boleh dikurangkan sebanyak 1/4 dan suntik pada waktu berbuka. Bagi mereka yang mengambil insulin Glargine 2 kali sehari, kurangkan dos sebanyak 50% atau separuh dari dos asal pada waktu sahur dan suntik dos biasa pada waktu iftar. Bagi pengambilan insulin Novomix sekali sehari, anda boleh suntik dos biasa pada waktu iftar. Jika suntikan 2 kali sehari, tukarkan dos pagi ke waktu iftar dengan dos biasa dan dos petang pula akan ditukar ke waktu sahur dengan pengurangan dos sebanyak 50% atau separuh dari dos asal. Manakala untuk suntikan 3 kali sehari, kurangkan dos asal suntikan pagi sebanyak 1/4 dan disuntik pada waktu sahur. Suntik insulin petang dengan dos biasa pada waktu iftar dan jangan suntik insulin pada waktu tengah hari. Bagaimana melakukan pemantauan paras gula semasa berpuasa di bulan Ramadan? Bagi pesakit berisiko tinggi dan menghidapi penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit buah pinggang dan kerap mengalami simptom hypoglycemia, anda diharuskan untuk membuat pemeriksaan paras gula sebanyak 7 kali sehari seperti sebelum mengambil sahur, 2 jam selepas sahur, waktu tengah hari, waktu petang, sebelum berbuka puasa, 2 jam selepas berbuka dan sebelum waktu tidur. Jika pesakit berisiko sederhana dan rendah, anda bolehlah memeriksa paras gula dalam darah sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seperti 2 jam selepas sahur, waktu tengah hari, dan waktu sebelum berbuka puasa. Langkah rawatan bagi merawat paras gula yang rendah adalah dengan memeriksa paras gula di dalam darah jika mengalami sebarang simptom hypoglycemia. Sekiranya didapati bacaan adalah di bawah paras 3.9 milimol, anda hendaklah membatalkan puasa serta-merta dengan mengambil 15 gram karbohidrat ringan seperti 3 biji gula-gula, minum setengah gelas jus manis atau 1 sudu teh gula putih yang dibancuh dengan air suam. Berehatlah dan tunggu selama 15 menit, kemudian periksa semula bacaan paras gula dan jika didapati bacaan lebih dari 3.9 milimol, bolehlah mengambil karbohidrat yang kompleks seperti 1 keping roti atau 3 keping biskut. Jika didapati bacaan gula masih di bawah paras 3.9 milimol, ulang semula langkah rawatan sebanyak 3 kali jika perlu, atau terus ke klinik kesihatan yang terdekat bagi mendapatkan rawatan lanjut. Bagi merawat paras gula yang tinggi di rumah adalah
dengan memeriksa paras gula dan jika didapati bacaan tinggi melebihi 16.6 milimol, anda hendaklah membatalkan puasa serta-merta dan mengambil minuman air kosong sebanyak 4 gelas, kemudian berehat seketika. Periksa semula bacaan gula dalam darah selepas 1 jam. Jika bacaan di bawah paras 16.6 milimol, anda boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Tetapi, jika bacaan paras gula masih terlalu tinggi dan tidak terkawal serta mengalami simptom tidak sihat, anda harus segera datang ke klinik kesihatan yang berhampiran bagi mendapatkan rawatan. Anda boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada Klinik Endokrin dan Diabetes Hospital Queen Elizabeth II dengan menghantar pesanan WhatsApp pada masa pejabat di talian yang tertera atau hadir terus ke klinik. Pada waktu hujung minggu dan cuti Anda boleh menghubungi farmasi pesakit luar Hospital Queen Elizabeth II melalui talian yang tertera. Diingatkan bahawa jika anda merasa tidak sihat, segera ke fasiliti kesihatan yang terdekat bagi mendapatkan rawatan lanjut.